forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kak Amir terhadap isu LHDN serbu rumah Hamzah. Kita baca sedikit. Lembaga Hasil Dalam Negeri laporkan telah membuat serbuan ke rumah Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin di Damansara, Kuala Lumpur. Ketika dihubungi sumber yang dekat dengan Kepimpinan Persatu mengesahkan serbuan itu. Ya, serbuan dibuat semalam, kata sumber Malaysia Kini. Terdahulu, laporan The Star dan Free Malaysia Today memetik sumber sebagai mendakwa LHDN telah menyerbu kediaman ahli rumah Parlimen Larut itu. Okey, bagi kita dengar respon. Kamu ambil dia akan cerita komen macam biasa. Lanjutan daripada isu sejak hari Selasa lalu, bagaimana rumah Datuk Seri Hamzah Zainuddin selaku Ketua Pembangkang yang diserbu oleh jabatan oleh kaki tangan pegawai penyiasat daripada lembaga hasil dalam negeri. Hari ini sudah pun menimbulkan macam-macam polemik. Tentulah pihak daripada rakan-rakan pimpinan daripada parti Perikatan Nasional, mereka mengatakan ini merupakan satu kezaliman politik. Kerana pihak pembangkang sudah mula digeledah dan disiasat, etc. Tetapi menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau menegaskan bahawa sebenarnya beliau sendiri tidak dimaklumkan mengenai serbuan oleh lembaga hasil dalam negeri di kediaman Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Jadi katanya serbuan dan penggeledahan oleh pegawai LHDN di rumah bekas Menteri Dalam Negeri yang juga ahli Parlimen Larut itu adalah urusan agensi berkenaan selaku badan penyiasat. Itu kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu urusan LHDN, urusan badan-badan penyiasat dan saya tidak dimaklumkan. Saudara kena jelas. Memang Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan bahawa beliau mahu ketelusan dalam pentadbiran, tetapi beliau tidak akan menekan mana-mana pihak penguat kuasa untuk melakukan tindakan dan sebagainya. Itu terpulang pada masing-masing. Jadi kalau nak menuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim suruh orang ni siasat orang tu, siasat orang ni, dia kata bukan itu bukan cara dia berpolitik. Itu urusan LHDN. Ini sekarang sebab saudara isunya banyak sekarang ni. Dan saya menyangkakan bukan hanya Datuk Seri Hamzah Zainuddin juga yang bakal menghadapi keadaan macam mana saya katakan. Jangan kita mengundang amarah di kalangan pegawai-pegawai penyiasat. Mereka sedang menjalankan tugas dengan baik. So, jadi kita harus berlapang dada lah. Jangan timbulkan polemik yang bukan-bukan. Dan janganlah serang Perdana Menteri yang sedang menangani usaha untuk memperbaiki suasana ekonomi negara. Bukan tak boleh seminggu sekali pergi bersemayang, jumpa dengan rakyat, memang baik. Sebab letih. Apakah ini rakyat hanya nak mengundi kerana Anwar Ibrahim? Kalau calon yang diturunkan, calon yang comot. Kadang-kadang saya bersimpati. Memang sokongan kuat saudara. Dia turun melihat pusat makanan Madani. Okey, tak ada masalah. Dan terbaiknya hari Jumaat, santuni rakyat, jalankanlah. Soal pelaksanaan undang-undang, biarkanlah mereka laksanakan undang-undang. Tak perlu campur tangan. Tetapi, takkan seorang Anwar Ibrahim mampu menggampai 6 buah negeri. Kabarnya dalam sehari 2 hari ini dia akan turun ke Kelantan. Kemudian dia akan turun ke Terengganu. Dia akan pergi balik ke Negeri Sembilan. Dia akan turun ke Kedah. Dia akan berada di Negeri Selangor. Letih lah, brother. Letih, saudara. Saudara Mobius dia kata gelombang rasuah dah jadi sedekah. Ini keadaan ni. Saudara kata Yusuf Hamid, yang tua sangat tu rehat sajalah. Itu benar, saudara. Sepatutnya begitulah. Carilah pesilat. Ini saudara Rabudin Pasarat, dia kata carilah pesilat yang saya dapat memati langkah-langkah yang boleh menewaskan pihak lawan. Itu cara Rabudin Pasarat berkias. Saya bersetuju. Saya bukan kita tak ada. Kalau tidak nanti kita akan dilihat. UMNO dilihat mengalami drain in leadership ataupun hakisan ataupun kekurangan pemimpin masa depan. Saudara, kalau kita bukanlah nak turun lantik ketua pemuda je calon, tidak juga, tapi muka-muka baru yang boleh digilap. Kalau saya lihat sendirilah, kita kaji daripada Perlis contohnya. Berapa ramaikah muka-muka baru yang ada, yang boleh kita tonjolkan untuk sebagai pemimpin masa depan? Di Perlis, bagaimana di Kedah? Contohnya di Kedah sekarang ni saudara, rakyat di Kedah, saya hubungi kawan-kawan saya, kawan-kawan sekolah saya,
Dan teman-teman bagi tahu, dia kata, kalaulah muka-muka tu juga yang duk bagi tanding, tak payahlah. Tak apalah, dia kata, biar pilah keadaan begitu. Kita nak tengok muka baru, muka bersih, semangat baru. Dan adalah sikit latar belakang yang baik. Duk harap kami di Kedah pun, kata teman saya tu, memang mereka pun bukan tidak mahu melakukan perubahan. Mereka tahu masalah yang dialami di Kedah. Tapi dia kata kalau letak balik yang lama, 2 kali 5 je. Betul juga, saudara. Saudara Syukri Syafi'i, inilah masanya kita, inilah masa pergi kutip muka-muka sakau menyakau. Kutip itu urusan kita. Saya tak bersetuju pandangan nak tangkap orang tangan, tak payah. Mereka itu biar segmen ataupun pihak yang berkuasa, yang diberi tugas tanggungjawab untuk menyantuni mereka. Itu tak ada masalah. Apakah kita bila tangkap orang itu akan kena menang? Tidak. Kalau kita turunkan pecalon-calon pun masih comot lagi. Nanti dia cakap 2 kali 5 je. Saya bercakap terus terang, saudara. Saya tidak menyebelahi mana-mana pihak. Saya menyuarakan suara hati rakyat. Nur Hayati dia kata kita nak tarik orang muda, guna orang muda jugalah. Benarlah, tapi bukanlah semua, saudara. Dan hari ini pun di peringkat pimpinan bahagian, boleh katakan 30% ketua-ketua bahagian sudah pun berubah pada anak-anak muda atau muka-muka baru. Kalau mereka tidak diberi kesempatan bertanding dalam pemilihan dulu, berilah mereka kesempatan. Dan yang paling penting, ketua-ketua perhubungan. Saya melihat, saudara, kalau budaya ketua perhubungan menentukan berdasarkan kepada orang keliling aku, orang ni ketua bahagian, walaupun dia comot, walaupun ada penyakit, nak juga ditolak sebagai calon, maka kita mengharapkan crowd lah, saudara. Kita mesti berani membuat satu perubahan. Sebab itu saya katakan saya nak turun ke Terengganu hari Ahad ni, nak tengok macam mana, sejauh mana Datuk Seri Mohamed Said berani membuat perubahan. Sebab rakyat duk tunggu. Kalau letak muka-muka yang berkerut, yang comot, saya tak mau tuduh sesiapa, saudara, tapi latar belakang itu penting. Kita memerlukan muka-muka baru, wajah-wajah baru yang harus mewarnai lanskap politik kita. Saudara kena ingat, saudara. Jadi hari ini, saudara, kalau benarlah sebagaimana yang dikatakan, ini komen saya, saudara. Bermula 20 Jun. Kira-kira lebih kurang 4 hari je lagi, saudara. Hari ini 16, 20 Jun. 4 hari lagi. 2 buah negeri, iaitu Selangor dan Negeri Sembilan, bakal membubarkan Dewan Undangan Negeri bagi membolehkan pilihan umum di peringkat negeri diadakan. 8 hari lepas itu, saudara, daripada 20-28 bulan, 2 pula negeri pula, iaitu Pulau Pinang dan Terengganu katanya akan membubarkan Dewan Negeri. Dan pada 30 bulan, Kedah dan Kelantan juga akan membubarkan negerinya. Jadi, saya bila fikir-fikir begini gitu sekarang ni, macam permulaan lumba lari, saudara. 1, 2, 3, ataupun on your mark, apa ini ready go, macam itu nampaknya. 1, 2, 3. Itu yang saya lihat, saudara, sebab dia bukan dilakukan serentak di 6 buah negeri. 20 bulan bermula 2 negeri, lepas tu 8 hari kemudian 2 negeri lagi, lepas tu 2 hari kemudian baru 2 negeri lagi, barulah semua. Dan saudara, macam ni pertandingan lari lah. Your mark, gesek, go. Ataupun 1, 2, 3. Jadi, seperti mana yang saya katakan, saudara. Dan sekarang dah bermula dah. Saya ingat dalam 2-3 hari lepas pun dah mulalah. Pentas-pentas ceramah politik sudah dibuka. Saudara. Dan awal tadi, sebelum solat Jumaat, saya berjumpa juga dengan pimpinan peringkat UMNO. Saya bercakap ni sebagai warga UMNO, saudara. Ini cakap terus terang. Banyaklah bertanya itu dan ini. Dan ada pula teman-teman yang memperlihatkan data-data. Contohnya, katanya untuk Negeri Sembilan, daripada 32 kursi Dewan Negeri, UMNO Barisan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan boleh menang dalam 24 kursi. Ini data. So, saya katakan untuk pilihan raya kali ini, saya nak bagi tahu pada pimpinan di peringkat akar umbi, di peringkat negeri, di peringkat pusat. Data itu hanya sekadar data, saudara. Bukanlah itu data untuk memastikan menang atau kalahnya. Itu paling penting, saudara. Kita harus membuat kajian sejauh mana kekuatan UMNO sebelum memasuki gelanggang pertarungan. Saudara, memang saya kata, sejauhnya saya katakan, data
hanyalah sekadar untuk kita mengetahui jumlah pengundi. Dan dari segi dia punya jantinanya, usianya, itu sekadar data. Tetapi yang paling penting ialah kita harus mengkaji sejauh mana yakin masa, yakin rakyat terhadap kita. Dan ini juga tadi bila saya berbual dengan Yang Mulia Tengku Razali, dia kata dia bersetuju. Yang paling penting, apa yang rakyat sedang alami sekarang ni, adakah telah disantuni? Jangan cerita pasal parti orang lain. Soal parti Pembangkang memanglah tak ada satu pun yang betul. Tetapi yang paling penting, sudahkah disantuni poket rakyat yang semakin menipis? Ini peringkat pimpinan di peringkat akar umbi dan mereka bakal calon. Dan yang paling penting lagi saudara, saya melihat bahawa contohnya macam di Kelantan, di Kedah. Di Kedah khususnya saudara. Begitu juga di Negeri Sembilan. Di Selangor ni kurang sangat saudara atau di Pulau Pinang. Tapi di Terengganu khususnya saudara. Mereka meletakkan yang paling penting adalah siapa calon. Wajah-wajah calon itulah yang akan menentukan berjaya ataupun tidak berjaya UMNO dalam mengarungi gelanggang pilihan kali ini. Jadi tak perlulah, UMNO tak perlu nak jawab sebenarnya. Memang isu tentang mereka nak maki hama itu dah biasa saudara. Biasa. Dan seandainya kita dapat menyantuni rakyat, masalah dia orang, kehidupan dia orang, saya yakin semua itu akan terhapus. Kebencian itu pasti akan dikurangi saudara. Itu penting. Yang kedua yang paling penting selain kita menyantuni soal kehidupan rakyat adalah calon. Saya dah terdengar orang ni nak calon, orang ni tak calon. Saya insya-Allah saudara, insya-Allah kalau diizinkan oleh Allah SWT, mungkin hari Sabtu, hari Ahad nanti saya nak berkunjung ke negeri Terengganu. Nak lihat bagaimana kedudukan di Terengganu. Sebab sekarang ni Terengganu juga adalah merupakan fokus. Orang nak melihat siapakah calon-calon yang akan diturunkan bertanding. Kalau muka-muka yang sengit, yang comot dengan korupsi dan sebagainya, susahlah. Walaupun ruang untuk UMNO Barisan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan untuk menggamit yakin rakyat, tapi kalau calon-calon yang turunkan, calon-calon yang dulu bersidai dengan masalah apa semua, susah jugalah rakyat nak buat perhitungan. Walaupun mereka sudah pun beralih sokongan daripada pembangkang kepada kerajaan hari ini, saudara. Itu yang paling penting. Sebab itu bila tadi kita berbual, kita berbincang, bagaimana kononnya, macam saya kata semalam, sambutan. Memang dalam keadaan sekarang ni, sambutan orang sebab rakyat dalam keadaan tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak buat apa, duduk di rumah pun, duduk termenung. Jadi bila orang kata ada pentas politik, pergi dengar je lah. Dan sebagai hiburan kepada mereka. Paling tidak pun bolehlah dengar juga maki hamun. Biasalah saudara pembangkang. Maki hamun itu, maki ni. Dapatlah sedikit hiburan. Hiburan percuma untuk rakyat. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, media sosial juga sekarang ni penuh dengan cerita-cerita yang lain tak ada. Semata-mata mengutarakan orang ni tak betul, orang ni tak betul. Dan yang paling saya khawatir adalah isu yang menyangkuti soal pembunuhan karakter. Sebab itu dari tadi, awal tadi kalau saudara dengar, saya salunkan macam Tun Dr. Mahathir, sudahlah. Eloklah bukan nak suruh dia bersara, tapi saya tak payahlah melibatkan diri dalam gelanggang politik lagi. Sebab pasti akan ada pembunuhan karakter akan berlaku lagi. Pembunuhan karakter is a personality assassination. Orang tak betul, orang ni korup dan macam-macam lagi. Sebab selain daripada rakyat, ini paling penting saudara. Rakyat nak lihat calon. Biarlah calon itu yang bersih dan muka baru, serta kalau boleh biar yang agak muda supaya perjuangan rakyat dapat dilaksanakan. Itu dapatan saya saudara. Okey tuan-puan, komen saya lah, saya akan baca detail lagi. Menurut laporan The Star, serbuan dibuat ekoran dakwaan cukai pendapatan yang tak dilaporkan. Menurut The Star, serbuan mendakwa yang Hamzah berada di rumah ketika serbuan dan 5 rata dokumen berkait akaun dan pemilikan aset telah dirampas. Rumah terdekat dengan Hamzah dipetik berkata ia merupakan tindakan bermotifkan politik oleh pihak berkuasa memandangkan kepimpinan Persatu itu selesa merekodkan cukainya. LHDN tidak menyatakan secara seperinci sebab serbuan sama ada bagi cukai melibatkan syarikat atau projek tertentu atau tidak. Okey, baguslah. Kerajaan telah buat kerja. Pihak berkuasa telah buat kerja. Menyerbu mereka yang mungkin ada buat kesilapan.
tidak membayar cukai atau segalanya. Okey, baik. Mari kita terus menyokong kerajaan perpaduan. David Mek Anwar Ibrahim. Jumpa lagi. Assalamualaikum.